Okey, Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Hari ini cikgu akan sambung PDPR kita tentang tajuk pembelauan. Okey? Buat nota poket tentang pembelauan. First of course tentang definisi lah. So make sure awak akan bagi tahu di mana berlaku pembelauan. So dekat sini ambil nota ni. Pembelauan akan berlaku kepada gelombang, air, cahaya dan bunyi. Okey. Macam mana belau tu? Belau tu kalau awak tengok bentuk ni dekat depan ni ikut objek. So kalau air tu jalan straight dan objek tu berbentuk bulat, so dia akan follow bentuk muka bulat tu. Tu belau. Dan dia punya celah, dia punya penghalang tu macam ni. Celah, lubang atau penghalang macam kayu, batu, dia akan follow bentuk tu. Okey? So kita tengok. Andai kata saya ada gelombang dengan jarak antara fasa pertama, fasa kedua, fasa ketiga. Kan dia sefasa kan? So dia punya lambda akan sama. Okey? Lambda pertama dengan lambda kedua ni akan sama sebab dia sefasa. Kita dah belajar benda tu. Okey, sekarang kita tengok pembelauan. Setelah tulis nota yang tadi, sila tengok kepada pembelauan. Yang tadi air, betul? Sekarang bunyi. Kalau bunyi maknanya sama. Kalau bunyi tu keluar daripada arah kanan, katakan, dia nak pergi ke benteng ataupun dinding. So, dia akan dibelaukan, dibengkokkan macam tu. Okay, next. Ini definisi. Make sure awak salin definisi. Definisi belau. Belau ialah sebar. Tu dia punya kata asas dia lah. So, pembelauan ialah penyebaran. Sebar. Okay, so bila dia sebar, apa yang berlaku adalah perubahan-perubahan terhadap ciri-ciri gelombang. Okay, tadi saya sebut sebar, betul? So, bila dia sebar, awak buat 2 point. Sama ada saya sebut tadi celah atau penghalang. Tadi sudah sebut dah. Celah atau penghalang. Mesti ada perkataan ni. Celah atau penghalang. Okay, itu definisi pembelauan. Sebaran gelombang pada celah atau penghalang. Okay, perubahan. Tadi saya sebut tentang perubahan. Means awak kena tahu bahawa ada 3 perkara. V, F, lambda. V, laju. F, frekuensi, lambda, panjang gelombang. Ketiga-tiganya tidak akan berubah. Tidak akan berubah. So, formula VF lambda tu constant. So, bila berlaku pembelauan, yang berubah cuma 2 saja. Amplitude, arah. Ni amplitude, arah. So, pembelauan ada 2 A yang akan berubah. A pertama, amplitude. A kedua, arah. Okay, sebagai contoh, apabila melalui celah yang besar ni, contoh celah ni, so, andai kata awak boleh bayangkan awak masuk pintu lift. Badan awak besar, lift tu nak tutup. So, bila lift nak tutup, awak akan mengecikkan badan, betul? Supaya awak lepas masuk. Sama macam ni. Bila gelombang tu nak masuk pada celah yang sempit, dia akan membulat. Bila dia nak membulat, dia akan mengikut bentuk ruang yang bulat tadi. Okey. Next, kalau kita tengok contoh yang lain. Okey, andai kata saya ada 2 jenis celah. Satu celah yang besar dan satu celah yang sempit. So, macam lift sempit dengan lift yang terbuka luas. So, kalau sempit, awak punya body tu akan very bulat tau. So, dia akan lebih jelas. Kalau celah yang besar, so kita tak perlu bersusah payah sangat, betul? So, dia punya bentuk dia kurang jelas. Dia tak berapa bulat. Okey? Ni antara soalan yang suka tanya. Lukiskan corak pembelauan selepas melalui celah lebar. Lukiskan corak pembelauan selepas melalui celah sempit. So, nota seterusnya saya nak awak buat jadual ni, 2 ni, dan lukiskan hasil akhir corak pembelauan sebelah kanan ni. Awak boleh rujuk buku kerja pelangi kita tu. Okey? Completekan jadual ni. Tu seterusnya. Kemudian, ni awak boleh follow ni pun, tak ada masalah. So, dia akan dapat ni lah. Nampak? Bila celah dia besar, dia tak berapa jelas. Dia agak straight line. Tapi kalau dia very small, dia akan agak membulat. Macam tu. So, saya nak awak convertkan benda ni ke dalam jadual tadi. Tak payah buat banyak jadual. Jadual ni cukup. Okay, definisi. Apa yang berubah dan apa yang tak berubah yang tadi. Ni. Apa yang berubah dan apa yang tak berubah. Kemudian bentuk-bentuk muka dia. Muka gelombang. Macam mana coraknya membulat ataupun straight. Okay, itu saja untuk tajuk pembelauan.